Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bertemu lagi dalam platform dengan fokus hari ini diet Ramadan. Dan hari ini hari ketiga umat Islam seluruh dunia menunaikan ibadah puasa, menahan diri dari makan dan minum dan serta segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa sejak terbit fajar sehinggalah terbenam matahari selama sebulan. Dan dari sudut rohaniah, berpuasa membentuk seseorang menjadi lebih baik dan bersederhana, manakala dari sudut kesihatan pula ia merupakan tempoh untuk kita mengawal nafsu makan dan minum yang kita lakukan tanpa mengira waktu yang sebenarnya memburukkan tubuh badan kita. Berpuasa itu sendiri terbukti baik untuk kesihatan, namun ramai yang lupa niat asal berpuasa yang menuntut kita bersederhana, sebaliknya menganggap bulan Ramadan adalah masa untuk makan pelbagai jenis juadah ketika bersahur dan berbuka puasa dengan alasan tidak makan seharian. Dan cara pemakanan ketika bersahur dan berbuka yang tidak betul menjadi punca kepada lebih banyak penyakit. Dan bagi mengetahui apakah diet yang sesuai sepanjang bulan Ramadan ini, kita ikuti perbincangan selama 40 minit di platform hari ini. Kita akan kembali selepas ini. Baiklah saudara, memang tidak dinafikan apabila berpuasa badan akan menjadi letih disebabkan kekurangan tenaga di dalam badan, dan tambah pula faktor cuaca yang agak panas ketika ini menyebabkan badan mengalami keletihan dan mudah rasa lesu. Dan situasi itu sebenarnya bertambah buruk sekiranya individu tidak mengamalkan pengambilan makanan yang seimbang ketika berbuka ataupun bersahur. Wartawan Siti Murni Abdul Aziz mendapatkan reaksi orang ramai berhubung cara pengambilan makanan pada bulan Ramadan. Kita saksikan. Keadaan cuaca yang panas ketika ini menyebabkan ramai kalangan penduduk mengambil air kosong dengan kuantiti yang banyak selain mengelak mengambil makanan berat ketika berbuka. Saya banyak lebihkan air putih sebab sekarang kan cuaca tak berapa bagus kan. Air batu tu saya kuranglah sebab tekak, batuk sekarang ni. Macam itulah. Pagi selalu kalau kita sahur tak minum susu, tak ada kurang makan nasi lah. Dari pengambilan air bagaimana? Air, minum air yang biasa lah, 1 gelas ke 2 gelas, macam tu lah. Air putih tu banyak jugalah, tapi tak adalah jaga sangat, makan jugalah. Elak daripada makan berat-berat lah, kurangkan, lebih banyak minum air lah, tidak minum bergula sangat kan. Pengambilan air yang mencukupi ketika bersahur dan berbuka amat penting bagi mengimbangi aras bendalir dalam badan. Namun ini perlu diimbangi dengan pengambilan makanan yang seimbang selepas berbuka sehingga sahur pada hari berikutnya bagi mengekalkan kesihatan sepanjang berpuasa. Sekiranya kita tidak mengambil berat aspek pemakanan, sedikit sebanyak menyebabkan kita terdedah kepada pelbagai jenis penyakit seperti kencing manis, penyakit jantung dan risiko menjadi obes selepas Ramadan. Alasan berpuasa juga tidak seharusnya menjadikan kita malas dan perlu diisi dengan melakukan aktiviti rutin harian selain senaman ringan untuk kekal sihat sepanjang Ramadan. Saudara, puasa sebenarnya memberi lebih banyak faedah dari sudut kesihatan, dan berpuasa membolehkan sistem pencernaan kita yang sebelum ini bekerja hampir 24 jam sehari dapat direhatkan, dan ini akan meningkatkan kecekapan sistem pencernaan. Namun bagaimana corak pemakanan yang baik dan dapat dipraktikkan ketika berpuasa pada bulan Ramadan? Semuanya bergantung kepada keperluan tubuh badan seseorang. Menerusi blog jurulatih kecergasan terkenal Calvin Zahari, ketika bersahur kita memerlukan sesuatu yang perlahan dan lambat untuk dicerna bagi kegunaan tubuh badan sepanjang tempoh lebih 12 jam berpuasa, dan untuk itu dapatkan makanan yang tinggi kandungan seratnya kerana serat merupakan kunci yang melambatkan pencernaan makanan. Dan makanan berserat juga akan menahan insulin, iaitu hormon yang
bertindak membawa masuk glukosa ke dalam sel daripada dirimbaskan terlalu cepat dan banyak, dan ini menstabilkan proses penghadaman secara keseluruhan. Dan selain itu, pengambilan karbohidrat kompleks ketika bersahur adalah amat disyorkan, namun ia bergantung kepada kuantiti yang diambil. Karbohidrat kompleks mengambil masa kira-kira 8 jam untuk dicernakan sepenuhnya. Sertakan juga dengan pengambilan protein kerana struktur protein yang lebih kompleks akan melambatkan lagi proses pencernaan. Pastikan juga anda mengambil air yang mencukupi kerana keletihan terutama ketika berpuasa adalah disebabkan oleh kurangnya air dalam badan dan bukannya disebabkan tidak cukup makan. Jadi jumlah pengambilan air 3 hingga 5 gelas air diambil secara berperingkat dari awal sahur hinggalah ke akhir sahur. Elakkan daripada mengambil garam berlebihan dalam makanan atau minum kopi ketika bersahur kerana ia bersifat diuretik, bermaksud tubuh akan lebih kerap untuk menyingkirkan air daripada badan menerusi air kencing, sekaligus anda mudah berasa dahaga ketika berpuasa. Dan saudara, ketika berbuka puasa, mulakan dengan pengambilan karbohidrat ringkas seperti segelas minuman manis dan beberapa biji kurma. Elakkan makan makanan yang berat secara menerus kerana pada ketika ini badan berada pada fasa yang dikenali sebagai insulin spike, memandangkan peras glukosa dan insulin dalam darah sebelum ini adalah rendah kerana berpuasa. Dan ini mengelakkan kita mengambil makanan secara berlebihan, dan caranya beri masa kepada perut untuk warm up dan gunakan tempoh transisi yang ada untuk menunaikan solat maghrib terlebih dahulu sebelum mencernakan sesuatu yang lebih berat, terutamanya makanan berminyak. Dan juga jangan lupa juga pada 2 atau 3 gelas air masak atau air manis jika kurma tidak diambil untuk memastikan sel di dalam badan dihidratkan semula. Garam hanya diperlukan dalam kuantiti yang sedikit sahaja, iaitu 5 gram berdasarkan Saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia 2007. Guna garam tidak lebih daripada 1 sudu teh untuk setiap orang sehari. Kurangkan pengambilan makanan tinggi garam. Elakkan menambah bahan perisa dalam makanan atau masakan. Gunakan perisa asli dalam masakan seperti serai, lengkuas, limau atau rempah ratus. Baiklah, saudara, bersama kami di studio petang ini ialah Puan Zalma Abdul Razak, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat datang ke platform, Puan Zalma, dan juga selamat berpuasa. Terima kasih, Liza. Okay. Baiklah, Puan, hari ini sudah hari ketiga kita berpuasa, dan juga selepas 11 bulan perut kita bertugas apabila tiba waktu Ramadan adalah waktu perut kita untuk berhenti. Jadi, apakah tips ataupun nasihat daripada Puan untuk diet bulan Ramadan itu sendiri? Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada RTM, terutamanya TV1, kerana menjemput kita berkongsi sedikit maklumat tentang diet ataupun pemakanan di bulan Ramadan. Ya. Dan kalau kita tengok kepada apa yang sesuai atau apa yang kita tidak sesuai untuk dimakan semasa Ramadan, sebenarnya amalan itu sama saja dengan ketika bulan biasa, ya. Di mana kalau dari segi pengambilan makanan ni, kita selalu mengesyorkan supaya mengambil makanan secara sederhana, pelbagai dan juga seimbang. Maksudnya kita tidak boleh berlebih-lebihan, walaupun yang seperti mana Miza cakapkan tadi, kita berpuasa di siang hari, so tidak boleh berlebih-lebihan lah ketika bersahur dan juga ketika berbuka puasa. So kita sentiasa mengamalkan konsep sederhana, ya. Dan dari segi kepelbagaian, kita perlu memakan pelbagai jenis makanan. Maksudnya kita tidak boleh meninggalkan satu-satu jenis makanan lah, ya. Mungkin ada setengah orang kata bulan puasa dia tak berselera untuk makan buah ataupun sayur dan sebagainya. So itu merupakan amalan yang tidak berapa bagus lah. So kalau boleh kita makan pelbagai jenis makanan sederhana dan boleh kembali seimbang. Maksudnya makanan yang kita ambil tersebut boleh membekalkan kita pelbagai jenis nutrien lah, ya. Ada sumber tenaga, karbohidrat, ada sumber protein, ya. Contoh daripada ikan, ayam dan sebagainya. Ada sumber vitamin, mineral, buah-buahan dan sayur-sayuran, ya. Dan juga kita mengambil air yang cukup lah, sebagaimana yang
Miza maklumkan sebentar tadi. Okey. Jadi kita semua maklum bila waktu berbuka saja ramai terutama sekali waktu bazar Ramadan, ramai yang berduyun ke pasar Ramadan dan membeli makanan tanpa memikirkan adakah makanan itu sesuai dengan diet Ramadan ataupun tidak. Jadi mungkin ada makanan yang puan boleh cadangkan kepada penonton di sana yang boleh diamalkan ataupun sesuai dimakan pada bulan Ramadan waktu berbuka ataupun waktu sahur. Contoh-contoh makanan. Ya, contoh-contoh makanan. Miza, kalau kita tengokkan kita punya macam Miza maklumkan tadi, cuaca di negara kita sangat panas ya. So mungkin apa yang kita perlu titik beratkan adalah dari segi air. Ya, dan air ini tidak saja kita boleh ambil daripada air itu sendiri, contohnya minum air kosong ataupun kita minum jus dan sebagainya, tetapi air juga kita boleh dapatkan daripada sumber-sumber lain. Contohnya kita mengambil sup ya, ataupun kita mengambil masakan yang berair, contohnya macam masak air, masak pindang ya, masak singgang dan sebagainya. Itu adalah juga merupakan sumber air untuk kita. Ataupun kita boleh juga mengambil macam makanan dalam bentuk puding. Itu juga merupakan sumber air ya. So yang paling penting dalam cuaca panas sekarang saya rasa kita kena titik dan juga untuk macam contohnya kalau untuk kita bersahur tu mungkin kita boleh mengambil makanan yang agak berat sikitlah sebab besok kita nak berpuasa ya. Dan makanan ini adalah seperti makanan yang dimaklumkan juga tadilah ya. Sebenarnya banyak tips yang tadi Miza sampaikan, makanan yang macam kompleks karbohidrat tadi kan, sebab dia memberikan masa yang lama untuk kita kenyang ya. Kalau kita mungkin kita makan kuih dan sebagainya, mungkin kita akan merasa cepat lapar lah. Jadi kalau makanan macam berlemak ataupun pedas, adakah sesuai diambil ketika bersahur ataupun tidak? Makanan berlemak ni sebenarnya dia bergantung kepada individu lah. Tetapi secara amnya makanan berlemak ni dia boleh memberikan tidak keselesaan kepada perut. Jadi mungkin ada setengah-setengah orang yang tidak boleh ambil makanan berlemak dan begitu juga dengan makanan yang berempah ataupun pedas ya. Kerana makanan berempah pedas ni dia kan kita siang kita dah berpuasa, jadi dah kita mengeluarkan perut kita kosong. Jadi apabila perut kita kosong, kita mengambil makanan yang berlemak ataupun berasid ini, dia akan menyebabkan ketidakselesaan perut, meningkat keasidan perut. So mungkin ada setengah orang tidak selesa lah, tapi mungkinlah ada setengah orang yang memang dah biasa macam tu, tak ada masalah kan. Tapi secara generalnya mungkin makanan yang berlemak dan berminyak, berempah ataupun pedas ni mungkin akan mendatangkan ketidakselesaan perut lah kepada setengah orang. Okey. Bagaimana dengan kanak-kanak mungkin dalam umur 7 tahun, mereka mahu baru saja ingin berpuasa, mungkin dari pemakanan mereka sendiri, apakah yang harus mereka makan sewaktu berbuka dan bersahur? Kerana bila pertama kali kita berpuasa, mungkin perut kita mengalami sedikit kejutan ataupun mungkin kita tidak rasa selesa dan sebagainya. Macam orang dewasa juga, kanak-kanak ini mungkin kita kalau waktu berbuka kita katalah kita perut kosong seharian kan. So kita berbuka, mungkin kita boleh berbuka dengan buah-buahan lah. Macam contohnya buah-buahan kering macam kurma memang kita sarankan untuk berbuka puasa kan. Dari sudut kesihatan dan juga memang itu sunnah Nabi kan, so kita boleh ikut. So kurma ini sebenarnya dia boleh memberikan tenaga dalam waktu yang cepat. Maksudnya boleh mengganti balik tenaga yang kita dah hilang seharian berpuasa dengan buah kurma ini. Dan juga kita boleh juga mengambil kalau ada mungkin ada setengah orang yang tidak makan kurma, so dia boleh menggantikan kurma ini dengan buah-buahan segar. Sekiranya tak ingin kurma, so buah-buahan segar, ataupun boleh juga menggantikan dengan buah-buahan kering yang lain lah. Dan kalau mungkin setengah anak-anak ni mungkin dia boleh waktu dia berbuka tu selain daripada mengambil mungkin minuman-minuman yang bergula ya, berwarna dan sebagainya. Tapi selalunya anak-anak ni dia akan minum, kalau boleh 1 jug tu dia akan minum sampai habis. Dahaga. Itulah kalau boleh kita punya okey dia boleh minum, tapi jenis minuman tu kita kena pilih lah. Mungkin kita untuk kanak-kanak mungkin kita boleh utamakan susu. Kalau tak boleh minum susu, mungkin kita boleh susu soya dan sebagainya lah. So maknanya kita boleh kontrol dari situ lah. Mungkin kan kita nak terlalu strict dengan anak-anak ni, mungkin tidak tak nak berpuasa. So kita kena memilih jenis makanan yang tidak memudaratkan mereka lah. Jadi bercakap tentang bersahur, ada yang ramai mungkin kata malas nak bangun bersahur, mungkin dah kata okey masih kenyang lagi masa makan waktu berbuka dan sebagainya. Jadi adakah tidak mahu bersahur itu adakah elok dari segi kesihatan ataupun tidak? Kalau ikutkan dari segi kesihatan memang kita menggalakkan bersahur ya, sebab kita biasa kita makan, kalau hari biasa kita makan 3 kali sehari.
kita ambil sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam, ataupun mungkin untuk orang yang memerlukan kalori yang lebih, dia akan ambil makan di antara waktu makan. Tapi sekarang ni kita dah convert, kita tukar 3 waktu makan siang tu kepada waktu makan malam ya. So bolehlah macam ditafsirkan sebagai kita mengambil sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam tu sebagai sahur, berbuka puasa, dan mungkin kita ambil moreh lah, minum malam ya. Selepas kita mengerjakan solat tarawih, kita boleh ambil moreh kan. So kita tukar kepada 3 situlah. Jadinya kalau kita ikutkan dari segi prinsip asal pengambilan makanan kita, kita kena makan secara tetap dan teratur. So maknanya sahur ni kita kalau boleh, kita tak boleh abaikan lah. Kita kena ambil juga sahur, so that kita tadi waktu tetap dan teratur tu adalah. Maksudnya daripada 3 waktu siang tu, kita dah bawa ke 3 waktu malam. So teratur dan tetaplah waktu makan kita. Okey, tadi pun ada sebut mengenai moreh. Adakah itu amalan yang memang kita patut ambil ataupun kita makan waktu itu? Kalau untuk bulan puasa, biasanya kita bukan benarkan, maksudnya kita bolehlah mengambil moreh. Sebab kita makan, kita berbuka, kadang-kadang kita berbuka ringan saja kan, makan kurma, and then maybe minum air susu kan, and then air kosong, sembahyang maghrib, and then kita berbuka puasa, let's say makan nasi, sayur dan lauk dan sebagainya. Lepas tu mungkin kita mengerjakan solat tarawih, kita dah menggunakan tenaga kan, especially kalau you buat 21 rakaat kan, so you lepas tu rasa lapar dan sebagainya. So memang kita benarkan juga mengambil moreh, tetapi maybe moreh ni tidak terlalu berat lah, taklah macam kita makan nasi waktu berbuka tu. Maksudnya maybe kita boleh ambil just mihun 1 mangkuk kan, kita ambil bubur 1 mangkuk, and then air kosong, susu, biskuit ataupun roti dan sebagainya. Maksudnya tidak terlalu berat lah, sebab lepas tu kita nak tidur pula kan. And then bila kita bangun sahur, dan sahur kita ambil yang makanan yang berat. Okey. Baiklah, menyentuh tentang ayat diet itu sendiri. Ramai orang kata okey, bulan puasa adalah waktu untuk kita diet, untuk kuruskan badan. Jadi ada setengah mereka di luar sana menyatakan kenapa dah puasa 1 bulan tapi badan tak kurus-kurus juga. Dia mungkin komen daripada sama. Okey, sebenarnya memang bulan puasa ini memang salah satu daripada cara untuk kita boleh mengurangkan berat badan lah ya, sebab kita tahu tak mungkin kita boleh makan sebanyak mana yang kita makan di waktu siang hari lah, pada waktu malam hari. Tetapi kita kena ingat juga, kalau misalnya kata pengambilan kita tu tersangat banyak ya, mungkin boleh instead of mengurangkan berat badan, boleh meningkatkan berat badan kita ya. Dan memang terdapat kajian ya Miza, di sebuah negara ni dia buat kajian berat badan sebelum puasa dan berat badan selepas puasa. So memang didapati sampel kajian ni memang mereka meningkat berat badan selepas puasa. So maksudnya mungkin dari segi pengambilan makanan mereka mungkin sangat meriah ya, daripada biasa tu mungkin makan kat hotel setiap malam ya, all the buffet spread dan sebagainya. So kemungkinan itu ada ya, walaupun kita dari segi secara general mungkin kita kata boleh kurang berat badan, tapi kemungkinan untuk meningkatkan berat badan itu memang ada lah. Memang ada. Kalau kita tak kawal makanan kita. Maksudnya berat badan itu akan naik selepas bulan puasa itu sendiri. Sepanjang itulah, maksudnya kalau kita ambil makanan yang lebih 500 kalori sehari, akan meningkatkan berat badan sebanyak setengah kilogram seminggu. So kalau setiap hari Miza ambil lebih 500 kilokalori selama seminggu, so akan meningkat berat badan sebanyak setengah kilogram. So kalau setiap hari macam tu, pemakanan kita sendiri pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Sebab tu kita sering menekankan supaya sederhana kan. Konsep sederhana itulah. Konsep sederhana yang memang kita lakukan sewaktu bulan Ramadan ya. Sewaktu bulan Ramadan, macam bulan-bulan biasa. Dan juga pada hari raya lah. Okey, kita banyak lagi yang kita perlu bincangkan mengenai gastrik dan juga untuk wanita hamil, dan sebelum itu kita saksikan dulu kapsul mengenai gula. Silakan. Gula adalah karbohidrat ringkas yang membekalkan sumber tenaga segera dan mudah diserap oleh tubuh. Gula hanya membekalkan kalori tanpa nutrien lain. Saranan pengambilan gula harian ialah 50 gram, iaitu 10 sudu teh sehari, termasuk gula tersembunyi dalam makanan. Berikut 7 langkah bijak mengurangkan pengambilan gula. Minum air kosong bagi menggantikan minuman manis. Hadkan gula, susu pekat manis, susu isian pekat manis dan krima manis kepada 1 sudu teh sahaja untuk setiap minuman. Elak menambah gula dalam masakan, sediakan kuih dan kek yang rendah kandungan gula. Elakkan makanan dan minuman bergula di antara hidangan utama sebelum waktu tidur.
makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula seperti kuih, kek dan bubur. Saudara, puasa dan gastrik. Gastrik tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berpuasa, tetapi mereka yang sering mengalami masalah gastrik ini perlu menjaga diet agar gastrik ini tidak menyerang ketika sedang menjalani ibadah puasa. Dan gastrik adalah penyakit yang disebabkan oleh berlakunya lebihan rembasan asid hidroklorik di dalam perut yang seterusnya menyebabkan iritasi dan luka di dalam perut, dan ia menyebabkan seseorang itu mengalami pedih hulu hati, sakit perut dan rasa masam di dalam mulut. Namun gejala ini boleh diatasi dengan mengambil makanan yang kaya dengan serat seperti roti, gandum penuh, sayur-sayuran dan buah-buahan, dan ada beberapa langkah yang boleh diambil bagi mengelakkan gastrik. Menurut blog drzubaidi.com, bagi mengelakkan gastrik pada orang yang berpuasa, antara langkah yang perlu diambil ialah mengurangkan makan secara banyak sekaligus, jangan berbaring atau bersandar selepas makan, banyakkan minum air sebelum makan makanan yang berat, dan jangan makan ketika hampir waktu tidur. Dan pesakit gastrik juga perlu mengurangkan makan makanan yang mengandungi banyak bawang putih, bawang merah, makanan pedas atau makanan berlemak. Mengelakkan minuman berkarbohidrat, kopi ataupun teh pekat, dan mengurangkan atau menghentikan tabiat merokok. Baiklah, saudara, seperti yang dinyatakan tadi, gastrik antara alasan yang sering digunakan untuk, hari ini saya tak boleh berpuasa, saya tak boleh berpuasa sebab apa? Saya ada gastrik. Jadi, adakah sebenarnya mereka ini tidak boleh berpuasa, Puan? Ataupun itu hanya sekadar alasan untuk tidak berpuasa? Sebenarnya pesakit gastrik ni dia bergantung kepada tahap gastrik dia lah ya. Mungkin kalau yang gastrik yang ringan tu mungkin dia tidak ada masalah untuk berpuasa. Tapi mungkin gastrik yang berat tu mungkin doktor akan nasihatkan supaya mengelakkan diri berpuasa lah, ataupun tidak berpuasa secara berterusan. Ya. Jadi, teruskan. Dan sebagaimana yang Miza maklumkan tadi daripada blog tadi, memang makanan-makanan seperti makanan-makanan yang berlemak, ya, pedas dan juga makanan yang berempah itu kalau boleh dielakkanlah untuk pesakit gastrik, ya. Kerana makanan-makanan ini akan menyebabkan keadaan asidik di dalam perut dan boleh menambahkan ketidakselesaan, ya, sakit perut dan sebagainya lah kepada pesakit. Dan begitu juga dengan minuman yang tadilah, yang minuman berkarbonat, kopi, teh, ya. Kerana minuman ini mengandung kafein yang boleh memberi kesan yang tidak selesa kepada pesakit gastrik, ya. Walau bagaimanapun, nasihat saya kepada penonton-penonton yang mempunyai penyakit gastrik ini, untuk mendapatkan nasihat daripada pakar perubatan ataupun pegawai perubatan untuk mendapat nasihat sama ada mereka boleh berpuasa ataupun tidak, ya. Dan di samping itu, jaga